Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri tafaqquh, penghayatan, pengamatan kepada tilawah Al-Quran, dan kita masih lagi sedang berbincang mengenai permasalahan lahnun ataupun al-lahnu ataupun kesalahan, kesilapan yang berlaku dalam membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kali ini kita masuk pada siri yang ke-15, ya, menggunakan kertas kerja rujukan kita berada di muka surat 7 pada kali ini, pada pecahan C, ya, pecahan C. Baik, kita amati maklumat ini. Dikatakan di sana, "Aw yakhillu bihaqqi tilawati." Aw yakhillu bihaqqi tilawati. Kita masih lagi dalam bahagian-bahagian lahan jali, ya. Dan dikatakan ni, "Aw yakhillu bihaqqi tilawati sunnatul qiraati al-muttaba'ati bima yukhalifu muqtadal adha'i al-mutawatiri katarkil ghunnah." Ini lagi masalah. Dia kata di antara lahan jali itu ialah atau, dia kata, makna atau ni menyambung kepada seri 14 yang lalu, ya, atau merosakkan bihaqqi tilawah, tuntutan bacaan. Hak bacaan maknanya tuntutan bacaan, rosakkan tuntutan bacaan. Ulama pada Syria dia susun satu kitab nama Haqqut Tilawah, ya, tuntutan ataupun tuntutan bacaan Al-Quran, ya. Jadi kalau satu orang dia melakukan sesuatu hingga merosakkan hak bacaan, kita selalu bercakap tentang hak, yakni kebenaran, ya. Kebenaran itu makna yang dituntut, yang sebenar-benarnya. Apa maksud di sini? Iaitulah sunnat bacaan yang menjadi ikutan. Yang kata hak bacaan ni adalah sunnah, ya, cara atau hukumnya. Yang kata sunnat bacaan, sunnah bacaan, tata cara bacaan, ikutan bacaan, ya. Macam mana yang menjadi ikutan? Maknanya bacaan yang sepatutnya diikut, dituruti, hal keadaannya begini, tapi tak ikut macam tu. Itu maknanya merosakkan sunnah, ya, bacaan yang menjadi ikutan, tidak menepati sunnah, ya.
bima yukhalifu muqtadal adai, yang menyalahi ketepatan sebutan. Muqtadal ada maknanya ketepatan sebutan. Nak sebut tu biar sebut yang betul-betul, ya. Baru ni saya hadiri satu majlis bersama dengan ialah mereka yang dalam bidang Al-Quran juga. Jadi bila dipersembahkan bacaan dengan tarannumnya, dengan qiraatnya, kalau kita tumpu pada tarannum dan qiraat, nampak menonjollah keilmuannya. Tapi bila saya tumpu pada tajwid dan fasahahnya, nampak sedikit pincang dalam satu bacaan. Penampilan tu macam mana, ya. Jadi kalau dia membaca dengan menyalahi ketepatan sebutan, macam huruf sa ni, dia kena ada punya safir tu. Tapi bila beliau mengimamkan semayang, sad ihdinas siratal, itu sad itu tak tepat bunyi, walaupun ya, menghafal Al-Quran dan sebagainya boleh, tarannum qiraat pun boleh. Tapi bila semayang jadi imam, kita bagi laluan, dia jadi imam, kita dengar bacaan tu masih lagi kategori kurang fasih, ya. Yalah, adaklah, tak kata semua orang tu akan tepat, tapi maknanya pendengar ni macam mana? Pendengar ni nak fokus yang mana? Nak fokus lagu ke, nak fokus qiraat ke, nak fokus tajwid ke, yang mana? Sebab dia Quran dia dipackage 4 perkara: tajwid, fasahah, lagu dan suara. 4. Yang mana satu, ya. Jadi kalau satu orang dia baca sebutan tu tak tepat, tidak menepati sebutan yang mutawatir. Mutawatir ni bacaan yang tidak boleh disanggah lagi akan kesahihannya, yang diriwayatkan oleh ramai ahli-ahli Al-Quran, yang tidak mungkin berlaku penyelewengan pada sebutan. Itu mutawatir, bacaan yang mutawatir. Bacaan qiraat 7, sahihah qiraat 10, ini bacaan yang mutawatir, yang diperakui, yang diterima pakai oleh ramai ahli-ahli Al-Quran, yang mendengarnya, yang meriwayatkannya, sepakat, ya. Ada khilaf antara riwayat, tapi bacaan itu adalah bacaan yang sah dibawa di dalam sembahyang. Itu nak kata mutawatir, ya. Dia ada hadis mutawatir, dia ada qiraat yang mutawatir. Jadi kalau sebutan itu menyalahi bacaan yang mutawatir, dia rosak hak tilawah itu, maka bermakna dia juga telah melakukan lahan jali. Itu conclusion ni. Maka dia bagi contoh situ, katarkil ghunnati, seperti meninggalkan dengung. Ini berat lah tu. Satu orang baca tinggal dengung, ya. Tak boleh lah. Ini diambil dari kitab Taisir fi Ilmi Tajwid, ya. Kitab yang 3 sekuinci tebal, kulit tebal, tulisan emas, kitab tajwid ni. Maklumat ini dalam kitab itu, ya, ada dalam koleksi saya kitab ni. Jadi baru ni satu imam tanya, Ustaz, dia kata kalau satu orang dia baca Quran, tak kira dalam semayang atau luar semayang,
pada bacaan yang sifatnya waqaf isyarah. Waqaf isyarah huruf kedua akhir itu bukan huruf illah, bukan huruf mad alif waw ya. Kadang-kadang dua huruf akhir tu kena dibunyikan sifatnya. Kadang-kadang huruf kedua akhir itu ada sifat yang tidak diraikan, tapi huruf akhir tu sifatnya wajib dizahirkan. Wal 'asr, wal fajr, fi lailatul qadr, fi lailatul qadr. Wal qalam tu tak kedengaran dalam waqaf. Wal 'asr, lam sad dengan ra itu bunyi dua-dua. Tapi fi lailatul qadr, huruf kedua tu ada sifat yang tidak zahir dalam waqaf. Kalau wasal memang bunyi, fi lailatul qadri memang bunyi. Kalau imam ada orang baca Quran macam itu, maka imam ini tanya sebuah masjid, dia kata apa hukum bacaan tu? Adakah dia telah melakukan lahan jali atau lahan khafi? Maka kita berbalik kepada soalan Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil qur'ana tartila, sadaqallahul azim. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, secara perlahan-lahan, tidak gopoh-gapah, bermakna bertajwid, fasahahnya kena. Dan bila sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali yang statusnya sepupu Nabi, Khalifah Islam, menantu Nabi, pintu kepada gedung ilmu, Nabi kata aku gedung ilmu Ali adalah pintunya, maka Ali kata tartil dalam surah Al-Muzammil ini bermakna at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu mengelokkan sebutan huruf dan mengenal pasti, memahami, mengetahui selok-belok permasalahan, cara-cara nak memberhentikan bacaan. Waqaf isyarah termasuk dalam cara-cara memberhentikan bacaan. Jadi kalau teknik itu tak betul, kalau tak belajar, memanglah benda tu jatuh lahan jali. Apatah lagi kalau dia baca waqaf isyarah ni, huruf tu ada yang tak bunyi, yang patut bunyi dua-dua, dia tak bunyi. Fi lailatil qad ni, fi lailatil qad wal 'asr wal fajr. Satu huruf dia buang. Bila satu huruf saja buang, bukan lagi Quran, bukan kalam suci. Sebab satu huruf tak ada, tak boleh itu dikatakan Quran. Bila itu gagal diraikan hak tilawah, hak Quran itu tadi, maka dia telah melakukan lahan jali. Siapa yang buat meninggalkan atau tidak menguasai kerana tak belajar waqaf isyarah ini. Saya kata kalau ada guru Quran kata khafi, dia bertanggungjawab atas jawapan dia. Saya tetap menyatakan jali atas alasan yang kukuh. Siapa yang tidak meraihkan waqaf isyarah, yang ini meninggalkan dengung. Ada satu imam boleh kata hampir kalau sembahyang Jumaat, dia akan bawalah surah yang akhirnya Anin Na'im. Surah apa tu? At-Takatsur. Kita baca ayat akhir. Yauma, jangan yauma. Yauma idzin Anin Na'im. Dengung hujung tu alif lam syamsiyah ma'al gunnah. Tapi bila dia jadi imam, memang tak dengung. Yang seronok tu, yang dengung-dengung lain dia boleh buat, yang hujung tu satu dia tak boleh dengung.
Dia dengung. Malatus'alun, dia dengung. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil. Yang itu dia tak dengung. Ada 3 dengung ayat akhir ni, tapi 2 dia boleh buat, 1 tak dengung. Kenapa? Sama-sama gitu. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Gitu. Memang tak dengung. Bukan nak kata nasib baik. Setengah orang kata nasib baik itu bukan ayat rukun dalam sembahyang, itu surah ni. Bukan nasib baik, tetap nasib tak baik bila baca Quran salah, walaupun status itu sunnah hai'ah membaca surah. Fatihah itu hukumnya rukun qauli. Surah itu surah tinggi ke surah rendah ke, Quran tetap tinggi. Salah memanglah sah sembahyang, tapi salah tu tetap berdosa membaca Quran. Macam orang sembahyang pakai mas, orang lagi sah sembahyang, tapi pakai mas tu tetap berdosa. Ya, memang tak boleh. Ada orang lelaki pakai mas jadi tukang masak pula, restoran ke restauran ke, ikutlah. Restoran ke tukang masak utama pula tu pakai mas. Lelaki kok pondan satu hal, lelaki bagi makan orang pula pakai mas, suruh beli. Orang yang makan, Allahumma barik lana fima. Nak barik lana macam mana? Buat terbalik lana jawabnya. Oh, kena cerewet bab makan ni. Sebab tu saya respect dengan isteri saya. Dia bab makan ni, Masya Allah, cukup susah kalau berjalan. Nak betul-betul cari tempat yang betul-betul baru berhenti. Setengah orang tak kisah, tapi longkang pun boleh makan. Orang jual goreng pisang tepi selun, jatuh goreng pisang tu, kita tengok dia angkat balik goreng pisang tu, bubuh dan balik. Pakai tudung. Yang berniaga tu pakai tudung. Tu saya cakap malam tadi, pakai tudung bukan penentu solehah. Nama bukan penentu solehah, walaupun nama solehah. Nak saya cerita sebab tadi cerita berdakwah dengan artis baru ni. Itu cerita tadi tu. Allahu Akbar. Ni cerita Anin Na'im ni. Macam mana cerita? Salah. Tak boleh terima. Lebih-lebih lagi yang baca itu Ustaz pencen, yang ada degree. Bukan first degree, second degree pun ada. Baca macam tu. Susah nak terima lah benda-benda macam ni. Itu kadang-kadang orang awam petikaikan orang agama, selalunya atas dasar bacaan, bukan benda lain. Bab lain mungkin petikai juga, ustaz pun mokok boleh. Petikai juga tu. Bini ustaz pun pakai scarf kadang-kadang, orang petikai juga. Tapi kalau ustaz baca salah jadi imam, pula, maka lebih baiklah yang tidak ustaz tapi bacanya elok. Orang pula tak boleh nak terima. Bangang. Kita tengok benda, input bukan atas title, atas penghayatan ilmu. Ustaz Pak Imam baca tak betul? Tak betul. Tidak ustaz baca betul? Betul. Lazim. Nak cerita ni. Ya. Ni cerita dengung ni. Sebab kita sakit telinga sangat orang baca tak berdengung. Yang tak berdengung dia lantak dengung pula. Dia ni siratal, bukan yang ustaz tadi, ustaz lain. Bukan ustaz dia, orang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dengung tengah, dengung ujung pada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam cakap dalam gua, ada echo, gemur kat ujung tu. Macam mana nak buat? Saya dah bawa benda ni dalam perbincangan dengan Jaiz satu ketika dulu di SUK, dalam satu seminar Al-Quran bersama dengan apa kata orang
aktivis Al-Quran lah, nak kata macam tu, agaknya lah, yang pendakwah lah. Ya, kita dah tanya benda-benda macam ni, dan dia dah dijawab tak boleh buat dengung-dengung macam ini di ujung. Ya, dia jadi macam lazim kilmi musaqqal ma'al gunnah. Wa khalaqal jan, itu tak apa, memang dia nun bersabdu kat ujung. Fa'atammahun, memang dia dengung kat ujung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pasal dengung pula kat ujung? Kalau dah macam benda semudah ini pun tak selesai, tak usah jadi imam. Belajar dulu. Malu kalau awak orang panggil ustaz baca macam itu, orang panggil imam baca macam itu. Ya. Orang panggil haji baca macam itu. Patutnya haji ni dia bawa satu degree tambahan. Degree apa? Degree lawat tanah suci. Balik itu patutnya lebih berkualiti, sebab dia menuntut haji yang memberurah. Mesti peningkatan tu mendadak, termasuk peningkatan ilmu dan amal. Bukan setakat title hajah dan sebagainya, tapi ilmu tu. Itu yang orang tak bertahan. Bila saya sampai maklumat tu, kita mula dah bersing dah telinga aku. Dia kata, amat dia kena lepas tidur ke tu. Baguslah. Ya. Atau ziyadatil maddi tabi'i anil harakataini. Oh, berat ni. Atau dia kata lahan jali ni yang menyalahi, yang merosakkan tuntutan, yang kata sunnah bacaan yang menjadi ikutan ni, yang melibatkan tidak tepat sebutan yang sebenar-benarnya. Itulah kesalahan seperti ziyadatil mad, menambah mad. Apa? Mad tabi'i, mad asli, mad zati, anil harakataini, daripada dua harakat. Tambah dua harakat mad. Oi, lagi ramai. Mad asli patutnya dua harakat, dia baca lebih. Ini kitab Taisir, kitab Qawaidut Tajwid yang menjadi rujukan kuliah Al-Quran di Universiti Islam Madinatul Munawwarah pun kata macam ini. Orang yang tak meraihkan mad tabi'i, dia telah melakukan lahan jali yang hukumnya haram. Tak boleh duduk di belakang dia kalau dia imam, tak sah bacaan dia. Dan dalam Fatihah cukup banyak mad asli ni. Tapi kalau kita dengar fakta ni, memang nak tak tahu dah siapa yang boleh kita berimam pun. Habis kalau dah macam tu, kita pun buat hukum sendiri. Kita kata sangka baik. Ada pula satu ijtihad sangka baik pula. Bila salah je sangka baik, bila salah je sangka baik. Tak pakai tudung sangka baik, hati baik. Kedekut sangka baik, sebab dia bergaul dengan orang cuma kedekut je, sangka baik. Orang mati dia datang. Orang mati datang sebab boleh minum teh free, tapi balang duit tak ubah juga. Tahlil datang sebab boleh makan malam free, bukannya tahlil sangat. Kena pula Wahabi bid'ah kata tahlil tak sampai, lagi seronok lah. Datang jenis orang sapa je. Lepas tu kita sapa lah siapa-siapa yang ada kat situ. Sapa orang tu, nampaklah kita ni baik. Lepas tu kita kata apa langkah kanan kita malam ni. Lah, boleh masuk temulung kau, langkah kanan lah. Jadi nak ceritanya, Allahu Akbar. Macam nak start kereta antik, dia punya style. Bismillahirrahmanirrahim.
malam tadi ada satu drama, saya pun tertengok juga. Tapi part yang Allah izin saya tengok selalu part yang boleh saya guna untuk dakwah. Dia baca Yasin. Ada pelakon baca Yasin, sakit telinga saya. Pelakon tu dah nak mati dah umur, tapi Allah baca depan orang dah nak mati tu dalam lakonan tu lah. Baca Yasin, ya Allah. Itu kira pelakon yang boleh harap tak? Sebab pelakon zaman lama. Pelakon zaman sekarang baca lagi teruk. Tambah-tambah sekarang ni takbir raya pun nak pelakon juga. Allah. Saya kata malam tadi depan ustaz-ustaz ramai, buat agama ni bagi orang agama buatlah. Artis kau duduk diam, kau melalak je sudah. Buat takbir raya bagi ustaz-ustaz, anugerah ma'al hijrah, maulid rasul, bagi orang agama. Kalau nak bagi orang lain, bagi hari kualiti. Untuk aktiviti agama, bagi orang agama. Ustaz-ustaz pun sekarang semua artis belaka nak sapu dalam segala aspek, ya. Dia nak ceritakan bahawa begitulah baca. Tengok baca Yasin, Allah. Allah selalu dia bagi saya ruang untuk tengok TV, kena benda-benda macam ni. Tengok program reality Al-Quran pula, tengok ustaz tu cerita tajwid tak tepat, Allah tunjukkan juga saya tengok. Sementara nak keluar rumah bunyi cerita mat tak betul dia cakap dalam TV, tak payah sebut TV mat, tapi tak tepat sebutan dia. Sebab dia bukan ahli Quran, dia mengajar Quran. Masalah macam ni, jadi orang awam pening kepala. SMS datang kat saya, macam mana ustaz, dalam TV tadi kata gini-gini. Sampai juga. Ingat ke yang suruh cari ketua kampung aja tadi? Yang ni pun sampai juga. Nak dijawab belaka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik yang tua, baik yang muda, baik yang budak-budak, kalau dalam TV baca Quran, itulah bunyinya. Itulah bunyinya. Maliki yaumiddin. Pendek pula, macam Aidin dia. Iyyaka na'budu. Budu pun keluar, seronok Kelantan. Malah jumpa orang tumpak. Di mana selalu tumpak kan? Oh, betul. Iyyaka na'budu wa iyyabudu. Itu dah bukan mak asli dah, memang dipanjangkan sesaji. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nak tunjuk dia pun faham Mak Nazim Kim ni mutaqal dia hayunnya. Amin. Bagi ke mana? Baca macam tu. Kalau kecil tak ada betul, sampai tua bangka jadi imam pun macam itulah baca. Mana pergi haji tak ditegur di wali Allah kat sana, tak ditegur di malaikat kat sana, tak ditegur oleh Arab kat sana. Baca macam itu. Ada juga yang baca molek dalam Masjid Nabawi. Salah seorang guru saya dulu, dia kata dia baca Quran, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buat suara, tiba-tiba tak ada orang. Salah seorang guru Quran saya di Masjid Nabawi baca lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada. Ini yang Allah bagi tahu melalui lidah junjungan. Di dua bumi suci Haramain ini, Allah banyak kirim wali-wali, kekasih-kekasih, dalam menceritakan tentang fadilat tempat-tempat mustajab doa di Haramain, dua tanah suci. Sebab di sana tak dengar, dengar tapi tak tahu dia dari mana, tak ada orang. Sebab yang baca itu memang ahli Quran. Lain ceritanya. Yang baca itu ahli Quran, dia dapat sapaan salam malaikat. Yang sering kita dengar kisah ini dalam menunggu beramal Lailatul Qadar, mendapat sapaan salam malaikat.
Itu malam Al-Qadar. Ini siang hari. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan menambah ziyadah, ini makna menambah mad tabi'i. Mad tabi'i ini yang a, i, u. Yang dua harakat itu, alif yang mati tak ada tanda dalam Rasul Osmani, dahulunya huruf baris atas. Ya yang mati tak ada tanda, bukan jumpa huruf mati, bukan juga hamzah qata', bukan jumpa hamzah qata'. Sebelumnya huruf baris di bawah. Waw yang mati tak ada tanda resam Osmani, sebelumnya bukan huruf mati, selepasnya bukan huruf mati, selepasnya bukan hamzah qata', dahulunya huruf baris hadapan. Itu namanya mad asli, atau mad tabi'i, atau mad zati. Tambah panjang, berapa panjang? Lebih daripada anil harakatain, lebih daripada dua harakat. Yang saya contohkan tadi itu lebih pada dua harakat. Lebih pada dua harakat. Rupanya lahan jari. Ikut kitab Taisir. Ya. Kitab Taisir ni ramai ulama pakai. Banyak negara Islam guna kitab Arab ni, kitab tajwid ni. Ya. Dan di antara lahan jari lagi dia lanjutkan di sini. Au naqsil maddil lazim. Allahu Akbar. Au naqsil maddil lazimi an sittatil harakat. Ini yang kata orang mufaraqah bila imam baca waladdah tak cukup 6 harakat ni tadi. Apa dia? Atau mengurangkan, naqsi makna mengurangkan kadar panjang mad lazim. Kalau dalam Fatihah waladdah itu mad lazim kilmi muthaqqal, wajib 6 harakat. Satu orang baca, dia kurangkan mad lazim an sittatil harakati, kurang daripada 6 harakat. Masuk jugalah dalam pengamatan dalam satu majlis bersama dengan orang yang baca Quran tadi. Dia nak gayakan qiraat dalam Fatihah, nak baca lebih kurang 4 riwayat. Riwayat yang akhir itu Haji Aziz, waladhahnya diterbuat 4 harakat. Jangan mungkin dia putus nafas. Tapi kenapa tak waqaf kalimah sebelum? Kenapa teruskan waladhah dengan 4 harakat? Ini orang tengok ni. Orang tengok dan orang dengar. Majlis ramai. Dan dia baca riwayat keempat waladhah, tidak ada riwayat kata kurang pada 6 harakat. Tiba-tiba waladhah 4 harakat dengan tanpa mengulang balik. Orang dah salah, ulang. Betul? Saya mengajar bahasa Inggeris kat sekolah pun, anak murid buat salah, saya suruh wajib correction. You do your correction. If not, you wait. Beware. Jaga apa? Kalau salah, buat pembetulan. Buat pembetulan salah, buat lagi. Spelling ada silap sikit ke, Februari patut F huruf besar, tak kira awal atau hujung. Dia buat huruf kecil, I bulatkan circle huruf F. Correction, buat redo semula. Itu bahasa dunia. Inggeris ni bahasa dunia, Al-Quran ni bahasa akhirat, bahasa syurga. Tiba-tiba kita salah waladhah 4 harakat, kita tak ulang. Syafa'in, kita apa kata orang, ganti balik, kita ulang balik, tak buat. Jadi audiens yang dengar ni macam mana? Wagaknya ada kiraat baca pendek. Nampak? Nanti nampak tak kemungkinan judgement yang akan dibuat oleh audiens. Sebab yang membaca tu kan orang dalam bidang Quran. Ya, baca tarannum, baca qiraat, tiba-tiba waladhah 4 harakat. Yang dengar ni macam mana?
fokus lebih pada lagu. Dan benda tu tidak dibetulkan. Jadi yang mendengar ni agak ada kiraat boleh baca waladhdallin 4 rakaat, dia tak salah lah. Ada imam-imam yang baca 4 rakaat sebab dia tidak membetulkan bacaan. Anda nampak tak? Kalau kita talaqi di sini, kalau salah kan saya ulang. Sampai ada bertanya, ustaz baca kiraat ke ucap ulang? Bukan, saya kata memang saya nak confirmkan bacaan tu, nak fasihkan. Sebab bila nak disalurkan sanad, benda yang sama-sama, benda yang tak molek, kita kena molekkan dia. Supaya cantuman sanad tu, bacaan tu, dia terus sambung. Sebab itu saya sebut selepas Ramadan baru ni, bercakaplah saya kata, sebenarnya orang kita bulan Ramadan ni tadarus ke baca surah-surah Quran, sebenarnya ramai yang tak layak mengatakan dia dan kumpulan dia khatam Al-Quran dalam majlis khatam bulan Ramadan. Satu, kalau dia baca surah-surah talaqi tak ambil penuh, baca salah, dan salah dia tak tahu salah, dia terus baca, satu, dah tentu dia tak boleh khatam. Walaupun dia kata dia khatam, sebab dia kata dia habis, makna khatam bagi dia habis. Salah tak salah tak penting, mana boleh. Atau kumpulan tadarus, patut 5 orang. 5 orang ni tak boleh absent walau 1 malam. Tiba-tiba ada seorang absent 3 malam, dan dia juga khatam, dapatlah anugerah kain pelekat. Kain pelekat tu patut boleh tarik balik, sebab dia ada 3 malam dia tak dengar. Dia tak layak untuk terima anugerah khatam berkelompok, sebab 3 malam tak datang, tak dengar, macam mana nak khatam? Lebih teruk lagi dalam harakah tadarus tu, yang memimpin khalifah ni bukan ahli. Jadi salah-salah tu kadang-kadang, atau banyak kadang tak diperbetulkan salah tu. Macam mana kita nak claim yang kita khatam malam 27? Lepas tu saya kata sebenar hakikatnya tak ramai kumpulan tadarus Masjid Surau yang khatam sebenarnya. Cuma dia orang perasan, dia orang habis saja. Istilah khatam nak dapat doa 60,000 malaikat bukan mudah. Apatah lagi baca seorang dengan tak datang belajar kat sebuah masjid, tak datang kelas ngaji Quran talaqi, tak dapat sanad, tak dapat, main baca seorang-seorang begitu, syok sendiri. Tiba-tiba claim, oh I malam 24 dah khatam dah dia. Tengok lubang hidung sikit, besar hidung apa Ahmad Lesbu ke tak? Senang kita kata kita khatam, nak senang semudah itu. Lebih teruk lagi pengantin yang buat majlis khatam Quran waktu wali masa urus. Khatam itu bukannya dia baca ketika bertunang. Khatamnya zaman kecil-kecil dulu dia bawa majlis tu sekali lagi. Mana boleh? Majlis khatam Quran sekali untuk sekali khatam. Tak boleh sekali khatam buat ulang-ulang kali majlis. Oh, kalau macam tu kita tipu malaikat lah. Senang kalau nak buat khatam, buat macam doa selamat. Jumpa je, oh khatam Quran, buat duha sampai anas, oh khatam, baca doa khatam. Banyak cantik. Kalau ada malaikat tu dijema kat Allah, ditampar je semua peserta tu dengan dia punya sayap dia tu. Nanti ingat, cantik nak khatam, nak dapat doa 60,000 malaikat, hanya buat macam khatam, macam doa selamat. Why got road, man? Nanti bertunang setahun, jumpa Tok Guru, baca sampai habis betul-betul setahun. Lepas tu baru kahwin. Bukan kahwin, nikah. Ente tunang kejap, 6 bulan. 6 bulan kena ikhtiar bagi khatam. Betul-betul. Ente tunang singkat lagi, sebab jangan lama-lama tunang. 3 bulan. 3 bulan kena khatam cepat. Baru layak, entitled untuk buat dalam kad majlis khatam Quran. Kalau tidak, jangan buat, membohong. Jangan ingat tak ada bersanding buat benda tu, dah nampak kita ni faham. Ustaz, cerita apa ni Ustaz? Cerita apa-apa lah, sama je, cerita Quran. Kalau tak dicakap selalu orang tak faham. Lepas tu lah benda-benda macam ni rakaman ni, ambil beli banyak-banyak, edarkan pada orang jahil, bagi dia faham. Sedangkan mara kita jarang datang majlis ilmu tu, bagi dia dengar kat kampung tu. Ini beli pun tidak, berikut nak sampai ke orang macam mana?
Asyik burn CD orang lain ni buat apa? Bawah juga kita ni. Kalau ada hak cipta terpelihara macam saman siko-siko. Tak menghormati ilmu. Itu zaman kita ni. Sekian maklumkan. Ini cerita Mat Lazim. Cerita Mat Lazim, ya. Mat Lazim ni kalau kita kurang daripada 6 harakat, ramai tak? Ramai. Termasuk dalam majlis keramaian baca macam itu. Kalau dalam semayang macam mana? Kalau ikut kitab Taisir ni tak sah lah. Kalau ikut kitab Taisir ni maknanya kita wajib mufaraqah lah. Kalau imam baca tak cukup 6 harakat, kitabnya ada. Ini bukan kitab Ustaz, ni kita kerja. Jom pergi ke rumah nak tunjuk kitab. Tak ada masalah. Setengah orang dia acah je nama kitab. Kat rumah tak ada apa. Buat tesis bukan main belakang, bukan banyak buku. 4 je rujuk, 16 lagi semua pujuk kawan tu. Ada satu orang dia buat degree dia kata, anda tanya dia, ini UKM punya ustaz ni nak ambil degree. Anda kata ente ni maraji' ni, reference kat belakang ni banyak ni. Betul kata rujuk. Ini kalau lecturer tanya ni melupa nak jawab ni Syekh. Rujuk tu 3 kitab je, yang lain tu buku je macam tu. Janji dapat degree sudah lah dia. Upah junior ni type, kita upah macam kita pergi fried chicken. Nak masuk universiti ni, nak masuk yang susah, dah masuk senang ni kata. Kelentong tu kena. Oh macam ini ente nak keluar sebagai seorang ustaz, nak berceramah. Dan memang berceramah sungguh, besar tu. Lari. Itu yang mereka segan dekat tu. Dengan anda tahu mereka siapa? Daripada mereka graduan lagi anda tahu perangai. Cerita. Ni jangan buat perangai macam tu. Kalau study. Kalau bibliografi itu betul-betul 10, tulis 10. Jangan tulis 40. Bohong. Ya. Oi, pakai jubah tempah RM30 bukan main dengan topi sengit orang bohong. Tengok itulah kualiti yang lahir. Nak dakwah orang macam mana? Tu panggil Qiyamul Lail tak pernah datang. Ceramah sedap lah. Jadi imam out. Orang awam pun boleh nilai. Ini masalah tuan-tuan. Orang tak suka dengar. Tapi ini yang saya kena pendengarkan. Bukan untuk downgrade siapa-siapa, untuk upgradekan diri kita sebenarnya. Ya. Ini semangat live passion pula kali ini. Tak apalah. Maknanya jangan kita baca Fatihah macam tak dilakonkan lagi ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 6. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dha dengan lin sama panjang 4 harakat. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dha 3 harakat, lin 4 harakat. Baik, sampai macam tu Ustaz. Iyalah kita kira. Jangan kurang. Ya. Jadi masalahnya kalau lebih macam mana? Lebih tak apa Ustaz. Dah cecah dia ni. Dah cecah 6. Pergi sedekah lebih. Banyak cantik muka Ustaz. Ingat macam apa? Dia buat tamal lah. Lebih tak apa, kurang tak boleh. Anak suruh anda pergi sebentar tempat anak tinggal lah. Anda pergi kapur buat apa? Anak suruh sampai sebentar. Kapur anda tak jumpa anak. Anak tak jumpa anda kat sebentar 6 harakat. Anda pergi lajak sampai kapur, sampai bila pun tak jumpa. Walaupun anda cecah sebentar anda lalu. Lebih teruk lagi, dia hanya sampai Rantau Panjang je. Rantau Panjang Kelang lah. Anak kata sebentar 6
6 harkat. Ente pergi Rantau Panjang 4 harkat dia tak sampai. Mana tak nak jumpa anak? Anak kata sementar. Sementar tu pula anak kata dekat Taman Kelang Perdana, bukan dekat Taman Seri Sementar. Taman Kelang Perdana anak kata. Betul-betul exactly tempat tu. Itu analogi dia, tamsil dia, ibarat dia. Tak faham lagi, tak tahulah. Tok Pergau pun tak ajak anak lagu tu. Ini kira berkat dia ajak, lepas tu kita olah balik. Jadi lebih pun tak boleh lah, tapi lebih teruk lagi kurang. Maknanya atau yang kata lahan jali ini juga idghamil muzhari, atau mengidghamkan, mensenyawakan satu teknik bacaan. Kita memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, itu namanya idgham. Tapi masalah yang berlaku lahan jali ini, dia mengidghamkan pada tempat yang wajib izhar. Patutnya wajibnya izhar bacaan tu, dia baca idgham. Begitu. Ini bukan masalah bacaan khilaf, bukan masalah bacaan yang berbeza pendapat. Bacaan yang sahih benda tu izhar, dia pergi baca idgham. Alhamdu, al tu izhar, dia baca alhamdu, masuk dalam ha, lam tak berbunyi. Contoh, ya. Al-qamar, dia baca al-qamar, lam tak bunyi. Mana dia idghamkan benda yang izhar pun tak boleh. Atau izharil mudghami, atau dia mengizharkan pada tempat yang wajib idgham, terbalik, vice versa. Dia izhar benda yang wajib idgham. Benda tu wajib idgham. Man yu'min, ya, min yaum, dia baca man yu'min, min yaum. Maknanya benda tu patutnya idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah naqis, tiba-tiba dia baca izhar. Tak kira lah apa jenis izhar, tak kira lah apa jenis idgham. Kalau kita bercakap atas riwayat bacaan hafaz, dia tidak mengikut kaedah izhar yang sepatutnya dan tidak mengikut kaedah idgham yang sepatutnya. Dia buat sebaliknya, maka dia juga telah melakukan lahan yang jali. فهذه ثلاثة أنواع اللحن الجلي تشتمل على صور 5 وعليه فالإخلال باللفظ الكلمة حروفها أو حركاتها أو أداؤها. Maka 3 bahagian lahan yang nyata ini, ABC ni, bukan apa tu campur, ABC ni, ABC kecil ni, yang 3 ni, maka 3 bahagian lahan yang nyata ini terkandung atas 5 bentuk. Dan wajib ke atasnya. Makna pecahan-pecahan tadi, kalau kita tengok, kita pecahkan tadi, ada 5 pecahan kecil. Itu maksud dia, 5 perbincangan kecil. Walaupun ABC, kalau diagih-agihkan dia maknanya bahaginya 5.
Ya. Macam kita kata idgham. Idgham tu satu, tapi kalau kita pecahkan jadi dua, idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Itu maksud dia. Dan wajib ke atasnya, wa alaihi fal ikhlalu, maka dan wajib ke atasnya. Apa dia? Fal ikhlalu bil lafzil kalimati, maka dia kata kecacatan pada perkataan, pada sebutan perkataan yang maksudnya dalam kurungan itu, yakni hurufnya atau barisnya atau sebutannya, yukhrijuha an kaunihi Qur'anan sawa'un adda ila dhalika ila taghyiril ma'na amla. Maka kecacatan pada perkataan ini yang mengeluarkannya daripada keadaan asalnya, asal Al-Quran. Salah ni maknanya dia ni telah terkeluar daripada membunyikan zat Al-Quran yang sebenar-benarnya. Salahlah maknanya cacat tu, lahan. Sawa'un, sama ada ila dhalika ila taghyiril ma'na, sama ada ia membawa kepada rosak makna, amla, ataupun tidak. Rosak makna ke tak rosak makna ke, kalau salah yang tadi, jawabnya tetap salah. Inilah menolak dakwaan orang sembang kat kedai kopi walaupun baru balik daripada masjid. Dia kata tak berubah makna tak apa, dia kata. Lagi tak berubah makna tak apa. Yang tak boleh berubah makna. Dan ramai orang cakap macam itu. Sebenarnya itu cakap yang tak boleh guna pakai. Itu cakap yang kurang asas atau tak ada asas. Quran ni berubah makna ke tak berubah makna, tak boleh. Menyalahi sunnah bacaan yang menjadi ikutan, balik pada awal perbincangan tadi. Tak boleh. Kalaulah tak berubah makna tak apa, takkanlah Rasul dan sahabat tegur sahabat yang lain bila baca Quran sepatut sewajibnya baca panjang, sahabat ni baca pendek. Maka Ibnu Mas'ud tegur, Nabi tidak mengajar kami baca pendek dekat sini, Nabi baca panjang. Kalau tengok apa kena-mengena dengan makna. Dia orang lebih tahu makna, Arab Quraisy. Tapi sebab Nabi tak baca pendek, Nabi baca panjang, itu diperbetulkan pada kadar segera. Dan sahabat semuanya konsep baru betul, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau Nabi tak baca macam tu, kami pun tak nak salah baca macam itu. Maka sahabat buat correction. Dan correction itu satu yang wajib apabila melakukan lahan ataupun kesalahan, kecacatan, kesilapan di dalam tilawah Al-Quran, kerana ianya menyalahi sunnatul qiraatil muttaba'ah, menyalahi sunnah bacaan yang menjadi ikutan, yang mutawatir tadi itu. Ini yang kena faham baik-baik ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini kita ambil pecahan C, ya, iaitu satu lagi perbincangan bahagian di dalam lahan jali yang kita keluarkan, kita petik daripada kitab Taisir fi Ilmi Tajwid. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, untuk kita memahami dengan secara mendalam, ya, dari segi membaca Al-Quran menurut yang dikehendaki, yang dituntut insya-Allah. Dan pada siri yang akan datang, siri ke-16, kita akan masuk pecahan tajuk kecil yang lain pula, iaitu hukum lahan jali. Kalau orang buat lahan jali ni, apa hukum dia? Dah buat salah, apa hukum buat salah tu? Ini kita akan bincang pada siri yang akan datang, ya. Dan kami bila pada waktu dan tarikh yang telah ditentukan janji kita. Yang baik semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل